suami toksik rumah tangga. Lebih baik dia tak ada. Salam sejahtera semua, kenalkan aku sebagai A. Aku berumur 30-an dan mempunyai seorang anak yang comel. Aku dan suami berkahwin dalam musim PKP. Masa tu kejap boleh buat kenduri, kejap tak boleh. Jadinya aku start invite orang seminggu sebelum kenduri. Sudahnya aku difitnah pula kena tangkap basah. Sebab tu sibuk nak kahwin masa PKP. Kena tangkap basah celah mana acik bawang? Aku di negeri lain, suami pula di negeri lain. Nak dating time tu bukan sama macam waktu sebelum ni. Waktu sebelum PKP. Jadinya perkahwinan pun berlangsung secara biasa-biasa dengan panggilan dalam 70-80 orang jemputan. Dalam tempoh tu aku dah cakap dengan suami, time tu bakal lah, supaya jangan jemput lagi. Bukan apa, sebab jumlah jemputan dah maksimum dan bayaran dah dibuat. Tambahan pula kalau dijemput untuk manis-manis mulut, aku risau sekiranya jemputan datang tapi makanan tak cukup. Sudahlah kenduri dibuat di negeri aku dan kawan-kawan dia dari negeri lain. Naya Pak Karim kalau orang datang jauh-jauh tapi tak dapat nak menjamu selera. Tapi begitulah, suami aku tetap bermanis mulut nak jemput. Tapi malangnya dia tak buat bayaran tambahan pun. Maka majlis yang aku sangka bakal membawa aku ke syurga tu rupanya angan yang tak sampai. Jauh terpalit ke lembah seksa. Suami aku ni ada kereta sambung bayar, tapi sebab keadaan waktu tu sangat teruk, dia tak mampu untuk bayar dan kereta kena tarik. So tinggal kereta aku sajalah yang ada. Satu hari dia bawa balik kawan ke rumah. So aku yang baru balik kerja dengan anak kecil usia dalam 3 bulan lebih, tetap gagahkan diri aku masak untuk tetamu. Masak bukan biasa-biasa. Nasi biryani sebab nak jaga air muka suami. Bila dia datang dengan kawan, dia naik motosikal. Tapi bila nak hantar kawan balik, dia pinjam kereta aku. Tak kisah pun nak pinjam. Tapi masalahnya dia tak isi balik minyak dan tinggal 2 bar minyak lagi untuk aku ke tempat je esok. Sudahlah aku keluar kerja pukul 7 pagi. Mau tak rushing dengan nak hantar anak lagi, nak isi minyak lagi. Suami tak bagi pun duit untuk minyak kereta. Okay fine, sebelum kahwin aku ada beli rumah di negeri suami. Tapi atas sebab faktor ekonomi, aku ubah fikiran untuk tidak pindah ke sana. Sebab aku ada kereta, ada hutang PTPTN lagi. Aku tak yakin suami mampu pegang tanggungjawab. Peluang pekerjaan kat situ pun agak rendah untuk dapat gaji tinggi. Aku beli rumah bukan sebab nak mudahkan dia. Aku beli supaya anak-anak aku ada tempat berteduh. Tapi suami aku pergi canang pada kawan dia pasal rumah aku beli. Seolah-olah kami beli bersama. Siap selfie depan rumah hantar pada keluarga dia. Tapi tiap-tiap bulan, aku yang kena bayar. Dia ada minta untuk sambung bayar, tapi aku iyakan saja. Aku tahu dia hanya cakap, tapi tak buat. Motosikal pakcik aku yang dia janji nak bayar bulan-bulan tu pun tertunggak. Malu aku pada pakcik. Dah lah motosikal tu rosak dan tak dijaga langsung, tahu pakai je. Keperluan anak tak payah cakap. Selai baju pun dia tak beli untuk persediaan anak sebelum lahir. Bil hospital mak aku tolong bayarkan. Bila aku cakap mak tolong bayarkan, dia hanya jawab, okay, good. Aku dah pesan pada mak aku, jangan sesekali beli atau bagi apa-apa pada aku. Biar aku duduk atas lantai sebab aku nak tengok sejauh mana suami aku tu nak berusaha. Tapi hampa, nak sewa rumah, deposit aku yang bayarkan lebih 70%. Suami langsung tak membantu. Tak cukup dengan tu, masa aku dalam pantang, suami aku boleh nekat berhenti kerja sebab tak puas hati gaji dia dikurangkan. Tinggallah aku yang sara keluarga dengan makan basic dan kehadiran anak yang baru lahir. Bila dia tak kerja, dialah patut jaga anak masa aku pergi kerja. Tapi bila malam, dia mengeluh penat. You ingat I tak penat ke? Aku dah kerja 12 jam. Even kalau malam suami aku tolong aku jagakan anak pun, aku tetap kena bangun untuk susukan anak. Tapi tak mengeluh pun. Jadinya aku pergi kerja, lepas tu malam aku jaga seorang pun tak apa. Malas buang masa aku je. Dah dekat 3 bulan aku tengok tak nampak usaha dia nak cari kerja. Aku start push dia. Nasiblah dapat. Dah dapat kerja, disiplin ke laut. Suka hati dia je nak masuk pukul berapa. Bos dia jenis bagi kebebasan pekerja urus kerja sendiri. Janji kerja siap. Tapi itu bukanlah tiket dia patut ambil kesempatan. Sebab apa aku tahu? Sebab aku pernah interview dengan company dia. Itu pun dia paksa aku.
Padahal bidang jauh beza. Tapi aku sabar dan turutkan. Itu pun kalau tak taat lagi tak tahulah. Bila aku tak dapat job tu, suami aku salahkan aku. Katanya aku tak interview bersungguh-sungguh. Aku diam. Dulu suami ada girlfriend. Diorang berkenalan sebelum dia kenal aku. Tapi perempuan tu curang dan berjimba dengan lelaki lain. Kalau tengok cara dia jaga girlfriend dia, mungkin kau akan rasa isteri dia pasti beruntung dapat dia. Tapi sangkaan meleset. Yang halal ni kadang-kadang tak dipandang langsung. Girlfriend dia pernah aksiden. Suami aku dari utara ni sanggup ke Kuala Lumpur nak melawat sekali dengan package hadiah. Aku ni isteri yang bersalin dengan sakit belakang, sakit urat belikat, Caesar lagi. Bila cakap sakit badan, dia cuma iakan aja. Macam tak risau langsung. Anak aku pula masa baby kerap sesama. Aku jugalah yang bawa anak ke klinik sedut kahak. Bila balik, aku beritahu kos perubatan anak, dia cuma iakan aja. Macam tu je cara dia. Sedih. Jangan kata aku kedekut. Aku tak kisah untuk anak aku. Cuma ralat. Hak perubatan dia dari seorang ayah diabaikan. Pakaian anak, kelengkapan anak sering suami aku abaikan. Lama-lama hubungan kami makin tegang. Toksik yang suami aku bawa dah makin melarat. Kalau gaduh mulut, tangan dia naik senang je. Dari aku mengandung lagi, senang je dia bantai pipi aku. Walaupun aku cuba halang dengan tangan. Mulut tu tak payah kata lah. Segala kata cacian tak pernah gagal keluar dari mulut sebagaimana gagalnya dia jalankan tanggungjawab. Sampai suatu hari suami kata nak cari lain. Madu untuk aku. Aku boleh agak dia dan ex dia tu masih kontak. Tapi aku buat tak tahu. Mula-mula aku marah jugalah. Naik angin. Bila dia kata dia nak cari lain. Tapi bila dah kerap sangat ulang, aku kata pada dia, betul nak kahwin lain? Kalau macam tu, bagi nombor telefon dia. Suami aku tanya, kenapa? Aku jawab, sebab I nak call dia. Nak suruh pick up you di rumah dan bawa lah you pergi mana-mana. Tak payah hantar pulang pun tak apa. Suami aku terdiam. Bila aku minta cerai, suami aku kata, pergilah, you nak minta cerai sangat. Dan aku makbulkanlah. Setahun juga fight minta keluar dari toxic dan abusive marriage ni. Tapi Alhamdulillah, air mata banyak kali jatuh. Pernah rasa mengalah. Adik-beradik beri semangat, kata aku kuat. Adik-beradik beri semangat, kata aku kuat. Aku independen. Aku tahu nak ambil langkah. Sumpah, aku pun lost masa tu. Tapi aku tak boleh biar anak aku membesar dalam keluarga toksik macam tu. Dah cukup dah peluang. Diamnya aku, taatnya aku menahan sikap dia. Penat tiap kali gaduh kena tampar, kena kunci dalam rumah, tak bagi pergi OT kerja. Aku pula dikatakan ada sakit mental. Dikatakan perempuan terburuk, ibu terburuk, isteri terburuk. Nah, sekarang aku tinggalkan kau untuk orang yang kau rasa okey. Tak cukup dengan tu, dia fitnah aku pada tuan rumah. Dia kata kami cerai sebab ada lelaki lain. Aduhai, dia seorang pun dah cukup bala untuk aku. Tak kuat nak tambah masalah. Fitnahnya lagi, aku lepas bersalin tak pernah balik rumah. Dia kata aku abaikan suami. Habis tu, takkan Kak Ponti pula yang datang tolong masak kat dia hari-hari? Sudahlah, akhirnya aku bebas sekarang. Hidup aku lebih tenang sekarang di samping anak aku. Aku berdoa dan berharap aku dikuatkan semangat untuk menempuh hari-hari yang mendatang. Kepada bekas suami aku harap dia akan terima balasan dengan apa yang dibuat pada aku dan anak aku. Sekian.